Kenapa orang menolak hudud? Kenapa orang menolak syariah? Kenapa orang menolak? Sebab kita tak buat research berdasarkan data dan sebagainya. Perlu ada kumpulan yang bertanggungjawab menerangkan Islam dalam bentuk yang aman, yang damai. Macam kita sekarang, kita kena akui kesalahan kita bila kita berdakwah, kita letakkan syarat khatam sebagai bentuk mereka masuk Islam dengan alasan tiada bantuan. Dan sebab cara common dia orang masuk Islam dia tanya nak kena khatam tak? Sebab kita diberi tempoh sebulan untuk bagi dia pinjaman bantuan. Malah kita bagi dia 1,000 saja, 1,000 saja. Dalam masa tu dia boleh khatam. Tak apa, kita bagi 1,000 tu, tapi gambaran khatam itu telah dibahas oleh ulama kepada orang non-Muslim ni ada rukhsah. Sampai ada seorang perempuan tu nak masuk Islam, dia tanya dulu, saya nak kena khatam kan? Orang perempuan tu umur 28 nak khatam kan? Jadi ini satu problem yang kita tak terangkan Islam yang awal dulu. Sembahyang, zikir, rahmah, cinta. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tak khatam pun makruh je. Ada hal yang tak khatam makruh. Jadi imam, tapi dia tak jadi imam, dia makmum. Dan dalam mazhab Hambali sah sembahyang. Cuma kita kalau khatam mati tu, orang tak khatam tu yang khatam tak khatam. Tapi itu perbahasan khilaf yang boleh kita guna untuk dakwah kita. Tapi bila kita letak first sekali yang masuk Islam tu, alhamdulillah. Macam mana ulama kata, kamu bila orang nak masuk Islam, kamu kata kepada dia, kamu sanggup tak berpisah dengan suami kamu? Itu kataan yang melarikan dia daripada Islam. Dan kita kena cek balik mazhab. Dan bila statement di Negeri Sembilan disebut siapa-siapa masuk Islam kena berpisah dengan suami, itu bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Baru kita kena kaji betul. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang masuk Islam diberi tempoh 3 bulan. Iddah. Dia bagi sebagai bulan menunggu. Intizar 3 bulan. Maknanya kita tak pisahkan lagi, cuma tak duduk sekali. Ataupun duduk sekali tapi diasingkan di rumah tersebut. Tetapi ada kaum-kaum di sana yang mengharuskan mereka menunggu suaminya selama-lamanya tanpa persetubuhan. Dan itu yang difatwakan di Darul Ifta' Nusriyah. Mereka mengambil pendekatan nak bagi peluang. Sebab kalau kita kata, kamu nak masuk Islam, kamu pisah dengan suami kamu, dia tak. Siapa nak peluang anak dia? Kalau dia berzina pun, itu dosa yang lebih ringan daripada kufur. Maknanya kita ada perlu kepuasan kepada khitab yang kita menggunakan mazhab. Dan mazhab Syafi'i dalam 4 mazhab yang lebih aslah. Kalau kita tak guna pendapat dari Ustaz tu pun, tapi kerangka mazhab Syafi'i itu lebih aslah daripada mazhab Hanafi yang menyuruhkan fasakh dan mazhab-mazhab yang lain. Dalam 4 ini mazhab Syafi'i ke depan. Jadi dikatakan mazhab Syafi'i kita kaji sebagian besar pendapat atau sebahagian daripada pendapat mereka sangat penting untuk kita takliful pun. Karena bila dia masuk Islam, kita katakan kepada dia, tak apa, kamu bincang dengan suami, macam mana boleh masuk tak masuk, tapi kau masuk dulu. Kita tak tanya tu, kamu sanggup kan berpisah? Itu sebab soalan sebegitu kata ulama, tanfiran kalimah yang la ilaha, kita melarikan orang daripada Islam. Selepas dia masuk Islam 3 bulan, dia belajar. Aku dah kahwin dah, tak boleh duduk dengan suami bukan Islam. Dia dah belajar. Tanpa kita menyebut benda itu pada first angkat syahadah dia. Di situ yang kita kena murajaah beberapa perkara. Dan murajaah ini sistem yang bagus. Bukan kita kata pendapat dulu salah, tak. Mungkin sesuai di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang ni, ada saya melihat fatwa ASB. Saya baca fatwa ASB, macam mana Majlis Bahasaan Muzakarah Fatwa Malaysia, bila dia berijtihad dalam pengharusan ASB, kita melihat mereka keluar daripada 4 mazhab. Maknanya dia berkali ijtihad sendiri. Maknanya keadaan usul fiqh, keadaan ijtihad. Ada itu satu benda yang baik bila mengharuskan ASB, berapa ramai ayat boleh dapat manfaat daripada ASB. Walaupun di sini pegang haram ASB. Tak tahu nak apa. Harus. Saya bukan harus. Saya pun tangankan. Tapi kita ada pembersihan. 20% kita bersihkan pada ujung tahun. Jadi maknanya kita boleh bayar roket, boleh bayar macam-macam. Walaupun banyak warak yang ambil. Tapi zaman sekarang ni warak yang pun susah juga. Jadi kita melihat kepada satu fatwa yang bagus. Begitu dalam nikah kahwin. Sebab kita di dalam bab nikah kahwin, kita murajaah
Oh, ada ruang ijtihad mazhab dakhil yang kita boleh kembangkan, seperti dalam bab talaq, dalam bab zihar, dalam bab kahwinan dan sebagainya. Makna kita ada ruang di sana. Makna dia ni di antara benda yang patut kita lakukan untuk kita menjinakkan orang bukan Islam dengan Islam. Dan itu yang kita inginkan, insya-Allah. Tapi bukan apa yang saya kata semua betul, tapi murajaah tu penting. Maknanya murajaah kita cuba cek balik. Misalnya kita dulu contoh di Kelantan, kerajaan mereka mengharapkan orang perempuan masuk tilawatul Quran musabaqah sejak daripada tahun 90. Tapi sekarang ni dah tarik dah. Adakah tarik balik itu tak konsisten? Tak. Mungkin masalah zaman dulu lain, sekarang dah berubah. Itu dah sebenarnya fatwa. Kalau fatwa tak berubah, orang tak panggil fatwa. Bila fatwa berubah, barulah orang panggil fatwa. Dan itu yang transfer yang kita inginkan daripada masa ke semasa. Okey, kita masuk pula jihad dalam Islam. Apa kedudukan jihad dalam Islam? Kedudukan yang di jalan Allah sangat tinggi. Ini menolak pandangan sebagian ahli tasawuf yang menyatakan jihad nafsu lebih tinggi daripada jihad perang. Tidak. Jihad perang sangat tinggi. Kemudian mampu menjaga keutuhan umat. Ini yang kita lihat dalam negara yang mewajibkan perang. Sebab itu kalau kita baca buku fiqh jihad yang asal, dia menceritakan tentang Britain Great mencipta golongan yang dipanggil sebagai apa nama dia di India tu, Allah lupa lah, golongan yang menolak jihad ni apa? Qaidaniyah. Ada buku kita panggil Qaidani. Qaidaniyah. Jadi golongan ini dikreat oleh British di India untuk menentang gerakan jihad dengan membawa kepada Islam baik. Dan mereka ni sembahyang tanpa berjihad. Sebab itu mereka ni ada agama sendiri. Mereka beriman dengan Muhammad, tapi Muhammad Alif Muhammad Qaidani. Jadi itu yang mereka create suasana. Macam ISIS, mereka tidak cipta ISIS, create suasana yang wujudnya ISIS. Macam Obama, mereka yang create suasana, bukan mereka yang buat. Tapi mereka mampu menyediakan. Jadi mereka ubah orang tertentu untuk menenggelamkan jihad. Akhirnya umat Islam lemah di sana. Itu yang bahayakan di Malaysia. Sebab pada tahun awal 1990 mereka bercadang mengarahkan Al-Azhar menghapuskan silibus jihad. Dan di seluruh dunia tak diajarkan fiqhul jihad. Tapi Alhamdulillah berjaya ditentang begitu. Kerana jihad bukan keganasan. Jihad adalah satu usaha umat. Kemudian mampu menjaga agama, akidah dan bumi dan kehormatan. Mampu melihara kebebasan dan kekuatan umat. Ini yang ada, Alhamdulillah. Benteng yang kukuh dan rukun asas kekuatan umat. Medan melahirkan pahlawan serta tokoh yang berkorban jiwa dan tenaga. Ini cukup tentera. Sebab itu tentera mereka ini telah berbaiat, bersedia untuk mati. Mana ada tentera tiba-tiba main perang, bos saya lari dulu, saya takut. Tak ada tentera macam itu. Memang tentera ini dilatih untuk tidak takut kepada mati. Kalau mereka takut kepada mati, maka punahlah sebuah negara. Jadi kita melihat inilah kedudukan jihad peperangan dalam Islam. Bukan untuk kita nak bunuh orang, tetapi dia adalah satu sistem pertahanan sebuah negara yang digunakan ketika mana kita memerlukan. Kemudian kelebihan berjihad, yang ini boleh baca, kita tengok seorang mujahid sama seperti seorang yang berpuasa dan tidak berbuka, dan yang bangun malam. Jihad merangkumi seluruh ibadat luaran dan dalaman. Orang yang berjihad mendapat salah satu kebaikan sama ada kemenangan atau mengalahkan musuh atau syahid di akhirat. Sebab itu kita melihat sistem syahid di zaman Rasulullah berlalu dua marhalah. Satu marhalah Nabi masa itu kerajaan masih miskin, Nabi tak bayar hutang. Tapi bila sampai penghujung kejayaan Madinah, kerajaan membayar hutang-hutang orang yang berhutang, termasuk orang mati syahid. Maknanya matlamat sebuah kerajaan ialah mereka boleh menyelesaikan hutang-hutang rakyat. Tapi kita sekarang ni kita terpaksa membeli kerajaan hutang kita. Itu sebaliknya. Maka Rasulullah kata siapa-siapa yang ada waris tak bayar hutang datang ke Baitul Mal. Maka hadis yang pertama itu yang diampunkan dosa syahid melainkan jihad bukan dinasahkan, tetapi maknanya berlaku penyusunan. Mana bila kerajaan tak mampu, maka kita selesaikan hutang kita sendiri. Kalau kerajaan mampu, kita boleh menggunakan Baitul Mal menyelesaikan masalah individu, bukan masalah umat, masalah individu. Kadang-kadang